Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Jelas tak suara Ida? Dengar tak? Tak tahu nak tengok mana sebab dua-dua ada depan kamera. Dah masuk? Tak dapat apa ni? Eh? Ya, jadi cuma ke Ina. Sekejap Hai, sorry. Okay. Selamat petang semua. Boleh invite dulu anak tim masing-masing pada petang ni. Ramai dah ni, baru 12 orang. Ramai ke 12 orang? Boleh invite lagi. Boleh invite lagi. Waalaikumsalam. Tahniah semua baca komen. Kita baca komen kat phone lain. Waalaikumsalam Kak Anum. Kak Anum ada. Kak Siti. Kak Oni ada. Kak Angela pun ada. Apa nama dia? Nama sama Kak Angela ni? Betul, Lala. Kak Hasliza ada. Selamat petang. Mention tag. Betul. Boleh panggil lagi. Kak Amy, selamat petang. Waalaikumsalam. Jelas yang suara? So, hari ni macam mana? Okey ke tak? Okey ke tak? Sebab petang ni kita ada Cicik Lah bersama leader Ina. So macam minggu lepas kita ada Cicik Lah bersama Master Stokis KKN. So minggu ni kita ambil leader Ina, tapi kita tahu leader Ina dia salah satu mangsa lah, salah satu mangsa banjir, tapi dia committed juga nak bantu HQ dan juga nak share juga dalam live chat live hari ini. So Ida sangatlah berbesar hati dan nak ucapkan terima kasih sebab kita tahu dia berada di pusat pemindahan dan dia balik sekejap lah ke rumah sebab kita untuk sesi chat live ni. So sebelum kita teruskan, dah ready ke semua ni? Dah ready ke belum? Dah tengok baru 16 mata, boleh share lagi. Tak jejas banjir tapi kemudian tak betul. Waalaikumsalam Kak Ina. Waalaikumsalam semua. Hujan dah Cik Dah. Dekat sini pun dah start hujan balik. Sebab betul lah ramalan kita hari ni 22 hingga 25 start hujan balik. Dekat tempat lain pun Ida rasa ramalan pun sama juga. Hari ni mungkin fasa kedua lah kita gelombang banjir. So Ida nak minta semua berjaga-jaga dan hati-hati semua. Dah ready ke belum? Ready, boleh share lagi. Share lagi sebabnya baru sikit ni, baru 16 mata ni, boleh invite lagi anak-anak team, boleh mention, boleh tag, boleh post dekat grup-grup yang ada. Sebab kejap lagi Ida akan invite leader Ina untuk sesi sharing kita pada petang ni. Okay. Ida pun tak usah buang masa, sambil-sambil tu boleh share juga boleh share, boleh komen, boleh mention and like. Kalau boleh Ida nak aktif dekat ruangan komen, boleh dia macam ini debat sikit. Ready, Negeri Sembilan hujan. Ready. Dah ready Sungai Bertering elok, alhamdulillah ready. Okeylah, tanpa membuang masa, Ida nak mempersilakan leader Ina dari Kelantan Tumpat. Okey. Hai Kak Ina, Assalamualaikum. Dengar tak? Jelas tak? Dengar tak? Ida dah nervous. Kak Ina unmute. Hai, Assalamualaikum Cik Ida. Selamat petang. Dengar tak? Dengar tak? Jelas tak? Dengar, alhamdulillah. Oh, Ida dengar tak? Dengar. Yang lain dengar? Dia macam sangkut-sangkut, tak ada line kot dekat pusat pemindahan nanti. Bukan tak balik rumah lagi. Oh, ingatkan balik. Air makin naik jadi air makin naik. Terpaksa keluar balik. Dah tadi. Okey. Terima sangat mungkin leader Ina pun akan ada sebab dekat pusat pemindahan ni dia tak usah kacang sangat, so kita akan cepatkan sikit masa kita pada hari ni. So first kali kat leader Ina, okey ke dekat saya? okey ke macam okey, alhamdulillah.
Oh, Dia tak mengganggu sebab macam dekat pusat pemindahan kali ni dia tak bercampur macam sebelum ni yang kami duduk di dewan kan. Ni dia bagi satu kelas sebab kita orang anak dah baru sihat kan. Dia bagi satu kelas untuk kita orang je untuk 5 family sahaja. Dia tak bagi banyak. Baguslah dia buat macam tu. Tak macam dekat sekolah lain dia buat macam ramai-ramai gitu kan, umum kan dalam dewan bercampur. Jadi Kak Ina tak pergi daftar kat situ, terpaksa daftar kat sekolah yang kira agak terhad lah. so terima kasihlah Kak Ina sebab sudi even dekat pusat pemindahan pun boleh join kita punya Cicit Live pada hari ini. Terima kasih. So, first sekali dah nak tanyalah, Sama. sebelum tu kenalkan diri dulu Kak Leader Ina, berasal dari mana, level apa? Silakan. Tak dengar Cik Ida. Dia macam sangkut-sangkut lain tadi. Ya ke? Okay. Kita bagi tahu lagi sekali. Untuk permulaan boleh kenalkan diri dulu, level mana dan tinggal di mana. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang semua semua leaders, terutama Cik Ida lah, Cik Ida Madam Rosliza. Saya leader Adiana Inalan Tumpat. Orang biasa panggil saya kalau jumpa dekat pasar atau mana-mana, oh Inalan lah. Tentu yang rata-rata lah, kalau jumpa, oh leader Inalan lah. Oh kalau Inalan ni mesti followers daripada Facebook lah. Rata-rata followers pada Facebook Inalan yang tahu. Alhamdulillah lah masih diberi peluang hari ni, masih bernafas lagi di bumi Allah. Alhamdulillah. Yelah nama gelaran kan, Inalan. Leader Inalan. Dekat Najah Clan pun memang nama glamour Inalan, leader Inalan. Okay. Okay. Terusnya boleh ceritakan sikit tak macam mana boleh tak jelas. Yang lain dia macam sangkut-sangkut. Lain Kak Ina ke apa? Dia macam sangkut-sangkut. Sangkut ke? Tengah ada duduk luar lorong ke lain Kak Ina? Ya ke? Lain kita ke? Lain kita? Yang lain okey ke? Jelas tak? Jelas dah. Tadi macam sangkut-sangkut sikit. Dia lag lah sikit lag sikit. Itulah. Ingatkan lain Kak Ina sebabnya kalau dekat rumah pakai Unify kan. Ni pakai data, takut lain dia sangkut-sangkut sikit. Okey, clear, jelas. Yang lain okey Committed. Okey. Sebelum tu Ida nak tanya, boleh ceritakan sedikit tak macam mana kenal Najihah dan macam mana boleh mula terjebak dengan Najihah ni? Saya bermula pada tahun 2018 lah. 2018 bulan 11 tak silap. Awal permulaan boleh kenal dengan Najihah disebabkan suami lah. Suami buat balik 2 botol minyak twing. Masa tu Najihah dia bagi dia support kawan dia lah, ML Siti Zubaidah. Suami kepada ML Siti Zubaidah lah, dia support suami ML Siti sebab suami ML Siti buat CJ dengan dia. Lepas tu dia bagi Kak Ina Guna lah, Kak Ina Guna. Masa tu sebelum suami berbalik, dalam grup sekolah ML1 Hasnun dah cakap dah, Ina, Diana tak nak ke jual minyak Najihah. Sekarang ni minyak Najihah ni tengah viral sekarang. Sebab kita kan slow sikit buat IT. Kak Ina memang slow sikit buat IT. Lepas tu dia cakap, jomlah join 100 je, untung banyak. Lepas tu cakap nantilah sebab kita rasa macam tak yakin tau. Sebab kita tak nampak lagi benda tu. Lepas tu kita tak cuba lagi benda tu. So cakap tak apalah Nun, minyak saya banyak dah. Belagak lah masa tu sebab kita kan baru ada baby.
Dah banyak minyak dah ada minyak macam-macam lah dah baku ubat tu. Sampai sekarang baku ubat tu masih still bawa juga dekat pusat pemindahan ni. Tapi dah tak gunalah produk lain. Hanya minyak Najihah je dalam baku baby tu. Minyak yang sebelum ni cakap dengan ML1 dah tak ada dah. Dah semua dah orang kata dah terkubur dah. Hanya produk Najihah je dalam baku tu. Lepas tu terus PM. Dah pakai 2 hari tu, masa tu kebetulan sakit lutut lah. Sakit lutut terkena ulat bulu. So sapu dekat lutut, boleh sembayang, boleh jalan, okey. Lepas tu cakap dengan suami, bang, jadilah minyak ni orang pakai. Tengok lutut orang dah tak sakit lah. Minta duit boleh? Nak buat apa? Dia cakap. Minta lah duit, 100 je. Nak buat modal, nak jual minyak lah. Pandai ke niaga? Alah, tengok orang lah, belagak lah. Tu cakap dengan ML1, Nun, saya naklah minyak tu, awak boleh post tak 10 botol. Bermulalah dekat situlah disebabkan mencuba produk Najihah, terus jatuh cinta dan terus nak buat income dengan Najihah. Alhamdulillah sampai sekarang masih stay lagi buat income Najihah. Kalau bulan lepas sale tak sampai 10k, 9k plus. Dan bulan ni alhamdulillah dapat restock 10k plus lah. Dengan apa kata walaupun Kak Ina sedu 3 minggu lah, 3 minggu juga sedu. 1 minggu memang sedu terus dekat Facebook, laman sosial memang sedu disebabkan masalah kesihatan lah. Dalam masa seminggu selepas tu anak masuk ward, terus aktif balik. Nak cakap aktif pun tak juga, macam macam kita dah macam down tau, macam ya Allah nak main telefon anak sakit kan. Jadi macam stres. Lepas tu bagi tester yang anak punya dalam bakul tu, bagi cuba dekat jiran-jiran kasih lah. Alhamdulillah permintaan dalam ward tu pun alhamdulillah sampai misi-misi pun sampai doktor pakar pun beli minyak Najihah bawa balik ke anak dia sebab dia nampak feedback. Bila orang nampak feedback terus, dia akan rasa macam yakin lagi. Macam Kak Ina dah sendiri. Boleh. Sibuk dah. Dah ada latar. Alhamdulillah lah sale Najihah orang kata walaupun Allah uji kita orang satu family dengan apa orang kata semua kena masa tu. Alhamdulillah sale Najihah sentiasa ada. Kakak je tolong COD dekat hospital. Sebab hospital dekat dengan rumah. So telefon kakak bawa lebih sikit. Takut nanti bila kita bercakap orang akan macam pasang telinga tau. Dia macam pandang kita lain tau. Lepas tu kita pergi je basuh tangan. Tadi macam ada produk apa jadi kita pun cakap, saya jual minyak Najihah je. Macam pernah dengar lah Najihah tapi tak pernah cuba. Ada pernah dengar, kawan ada promote tapi tak pernah cuba. Lepas tu kita pun bagi yang kita punya, wangi lah bau macam gula-gula gam, dia cakap. Akak pun pernah lah beli, jiran katil belakang pun, akak pernah beli dengan awak dalam bonet kereta. Masa tu awak buka kedai dalam bonet kereta. Ya, saya bermula dengan bonet kereta sebelum saya ada home center. Home center tu tak silap baru 2 tahun. Setahun lebih home center tu. Tu pun dekat garaj kereta Cik Ida. Dekat garaj kereta je home centernya. Sebab rumah perumahan bila kita nak masuk atas rumah dia macam sempit tau. Almari, lepas tu macam customer nak datang sembang, kita nak masak kopi ke apa kan. Selalu kalau customer ke datang rumah, kita akan baca kopi. Sebab Kak Ina ada heater lah air panas tu dekat luar sebab ada plug kan. Station, jadi kita panaskan air, kita memang sediakan cawan lah kat situ. Kita akan bagi tester kopi, kita akan bagi tester kat customer dekat tapak tangan, bagi dia cium. Bagi dia cium, dia rasa minyak ni, minyak apa dia macam rasa terus jatuh cinta. Gitu. Alhamdulillah lah sepanjang bergelar agent hanya sehari sahaja. Duduk title agent sehari sahaja. Lepas tu terus upgrade kepada master agent selama 3 bulan.
berturut-turut dapat reward daripada ML1 Hasnun masa tu dengan EPIU lah. Alhamdulillah. Lepas tu awal tahun 2019 dapat hadiahkan suami motor Y Suku hasil produk Najihah. 100% lah. Alhamdulillah rezeki dia masa tu dia balik khusus motor B besar rasanya, tak silap. Motor B besar. Tanya dia, abang nak motor apa? Orang nak beli. Belagak lah masa tu sebab kita dah ada duit kan. Kalau dulu kita nak ada duit RM10 pun dalam akaun, ya Allah, memang tak ada. Kita hanya mengharapkan gaji dia je. Setiap bulan dia bagi duit gaji dia. Nah, 200 untuk kita tu. Lepas tu keperluan dapur semua dia. Sekarang kita dah tak tanya dah gaji dia. Bang, berapa bulan naik gaji, kita dah tak tanya dah. Alhamdulillah lah dengan hasil Najihah saya dah beli motor 3 biji motor, termasuklah motor untuk kegunaan sendiri, motor Ego. Lepas banyaklah yang saya dapat. Yang paling wing lah saya pernah dapat saya cakap, bang, saya nak besarkan dapur. Dia cakap, abang tak ada duit tau, abang tak ada duit. Tak apa bang, ada duit sikit minggu ni kita buat 500, ada 1000 kita buat 1000. Alhamdulillah dengan hasil Najihah dapur tu dah jadi lawa. Dah cantik, dah macam dapur betul lah. Kalau tak sebelum ni kita nak masuk dapur kena ngelak dulu sebab sempit kan. Kalau dulu alhamdulillah lah dengan hasil Najihah sikit tertutup jugalah dapur tu. Tu paling wing yang pernah rasa yang pernah wing lah, yang Kak Ina punya rasa macam bangga lah. Kalau macam motor tu kalau dibandingkan motor dengan dapur tu dapur lagi lah paling wing setakat ni. Alhamdulillah. Kiranya daripada sehari AJ, lepas tu terus jadi master AJ selama 3 bulan, lepas tu terus stokis ataupun leader terus? Masa tu duduk title stokis rasa sebulan je duduk title stokis, terus upgrade master stokis. Lepas daripada master stokis tu terus upgrade kepada leader. Sekarang setakat saya bergelar seorang leader ni hanya 2 bulan je tak capai KPI leader setakat restop. Selama setahun lebih. Dah setahun lebih lah saya bergelar seorang leader, baru 2 bulan je tak capai KPI leader. Kalau daripada saya bermula maiden terima saya bulan 2 sampailah sekarang, alhamdulillah saya restock harga leader. Alhamdulillah. Maksudnya kiranya Alhamdulillah. daripada agent ke MA ke stokis dan terus leader. Okay. Lepas tu sebelum tu Kak Ina, ramai yang komen ni sebenarnya. Kak Ina nampak dah komen? Kalau tak nampak, Kak Ina boleh tekan chat dekat screen. Boleh tekan chat, nampak tak chat? Dekat screen phone. Chat. Lepas tu atas tu ada tulis komen. Tekan komen tu. Nanti nampak komen-komen yang ramai yang masuk sebenarnya ini Kak Ina. Nampak tak komen? Nampak dah nampak. Baru nampak. Ramai yang tanya syukur. Kak Ina pun boleh baca juga komen-komen tu, boleh baca juga kat komen. Kak Has dah sampai dekat rumah Kak Ina. Kak Has cantik dapur. Terima kasih Kak Has. Kak Has, Kak Ajah dah sampai. Tu duit 100% duit Najihah lah. Hasil dapur tu. Macam Ida pun pernah jumpa Kak Ina. Rasanya 2-3 kali juga pernah jumpa Kak Ina. And memang Kak Ina ni dekat luar. Itu masa dekat kita jumpa dekat stadium, kita buka booth dekat stadium, Ida sendiri tengok cara Kak Ina dia promote macam mana. Tarik orang TikTok je kat tangan and orang tu terus berminat dan beli.
So Ida pun macam belajar jugalah dari situ macam mana Kak Ina tarik customer. Tu untuk buat secara offline. Kita boleh buat secara online dan bagi dia rasa. Okay. So Ida pun tak bersampai. Ramai juga. Kiranya home center Kak Ina dekat garaj tu tertutup je kan? Ke dia... Dekat garaj kereta gitu je. Tak tertutup. Okay. Garaj kereta gitu je. Kalau hujan macam mana? Ke tak kena? Dia macam okey lah kan? Kalau hujan ni banjir, kita tinggikan bata je lah. Bata letak lapik bata, angkat almari. Okay. Kalau hujan tak basah. Memang cantik rumahnya. Terima kasih Kak Ajah. Sangat teknis. Nak boleh setara tahap leader ni, kita macam customer beli satu, kita cuba tarik customer sebenarnya. Cuba tarik customer, jadikan customer tu sebagai mini agent Najihah. Ramai yang macam betul juga lagi jimat. Macam dia orang macam akak dah try lipstick ni. Cantik akak nak cubalah minyak bidara ni. Akak, kalau akak dah ambil lipstick dengan minyak ni, apa kata akak join agent macam mesti customer sebelum ni pun memang Kak Ina akan tarik bila dia orang cakap best lawang ni, saya nak ni lah. Kalau kat situ dah 2 botol dah RM34. Apa kata kalau ambil lagi 2 botol jimat RM8. Betul juga dekat situlah kita tarik dia bina team sendiri apa orang kata bagi kita cakap jaga diri baik-baik Kak Ina. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Kita cuba bina team, ajar team. Macam team ada kawasan tu kita tak akan pergi dah. Kita akan tanya dalam grup siapa boleh COD kawasan tu, kita pass kat team. Jadi apa guna kalau kita ada team tapi kita bergerak sorang-sorang. Tak best kan? Ina kat garaj kereta tapi luas dan kemas, banyak stok. Terima kasih Kak Has, leader Kak Has. Kak Has dah sampai dengan Kak Ajah. Kak Ina. Hari tu ke? Kelas SBBN ke? Itu dia orang singgah ke? Lagi satu macam saya sendiri, saya memang ready stop dalam kereta pun penuh stok, dekat garaj, dekat home center pun penuh stok. Jadi bila orang pergi rumah kita nak beli minyak sebotol je, dia tengok ya Allah banyaknya stok Kak. Kita bagi tester satu, dia pun macam macam best je, boleh buat duit ni. Ada anggota tu, dia pergi nak beli sabun wajah je sebab dia tengok akak konsisten pakai apa, muka kita cakap kita pakai sabun wajah kan. Lepas tu dia cakap akak bawa banyak tak? Saya bawa satu je sebab awak dah tak cakap kan nak berapa ketul kan. Lepas tu saya nak 3 ketul lah Kak. Kalau nak 3 ketul kena ikut saya balik rumah. Lepas tu dia pergi kat rumah, saya bancurkan kopi, saya bancurkan susu. Lepas tu dia macam teruja tengok stok dekat home center, dekat garaj kereta, walaupun garaj kereta tapi orang teruja tengok stok kan. Lepas tu kita buka bonet pula, ya Allah Kak banyaknya. Dia macam mula-mula dia nak ambil package RM50. Bila kita cakap awak dah grab 3 sabun, 5 botol minyak. Apa salahnya awak cukupkan RM200 masa dia datang tu RM200 masa PRU. Anggota tu dia kira dia apa ni? Dia macam bantuan lah, anggota bantuan. So dia pun terus grab. Dia tak bini dia macam was-was. Tak apa, saya bagi Tupperware. Saya suka buat dekat home center tu. Saya akan letak siapa yang buat pembelian banyak ataupun yang baru nak join agent, saya akan bagi Tupperware. Bukan Tupperware je nama Tupperware. Ni kebetulan ada kan. Ni baru RM2.40. Bila kita bagi free gift, dia orang macam teruja.
Tak apalah Kak, saya terus ambil Grab package yang RM200. Dia macam walaupun bekas ni RM2.40 dekat kedai RM2, boleh letak laksa. Siap bawa laksa. Mari dekat pusat pemindahan. Siap bawa kopi. Siap bawa kopi lagi lagi dekat pusat pemindahan. Tak tinggal. Kiranya Alhamdulillah lah. Dia macam apa? Bawah Tak dengar Cik Ida, dia macam sangkut-sangkut. Ya ke? Macam bawah kat sendiri ada tim. Sekarang bawah jagaan saya semua stoki seorang sahaja. Dulu 4 orang, tinggal seorang. Dan ejen seramai dalam 15 orang lah lebih kurang. Cuma saya banyak bergerak. Bila saya pergi pasar, saya suka bercerita. Salah satu sebab diorang suka tengok cara penampilan kita. Macam Maiden cakap lah tak. Kalau dulu diorang tengok saya dengan seluar tracknya, dengan baju t-shirtnya, dengan tudungnya, macam-macam tudung lah, sangkut situ. Kita kan dukung anak kecil dah macam bawang dah jadi tudung lah. Bila dia orang tengok penampilan kita, dia orang macam cikgu ke sekarang? Cikgu jual minyak. Lepas tu kita bagi tester yang dalam handbag kan. Terus ada bawa lebih tak? Ada dalam kereta. Kita bawa kereta. Cakap je. Nak try lipstick tak? Lipstick pun ada dalam beg kan. Kita bagi je tester dekat tangan. Lawa lah lipstick. Ambil package 50 ke atas akan dapat free gift. Kita bagilah tapui yang kecil-kecil yang macam gini. Sebab dalam bonek kereta kan tak boleh nak bawa besar-besar kan. Kita bagi je yang macam gini. Jadi dia orang macam boleh lah. Nak beli satu terus grade 2. Sekarang ni saya tengah buat pembaruan juga. Saya buat gift lah untuk orang tersayang. Macam anak-anak. Kita buat kotak free gift kan macam. Apa tu? Dia ada halangan di mana-mana. Betul-betul. Cikgu minyak. Itulah. Macam apa orang kata, kalau dulu penampilan kita banyaklah perubahan dah. Daripada segi pemakaian kita, dari segi percakapan kita, bila kita masuk dalam circle, kita banyak diajar. Macam Madam cakap lah, kita kalau kita lari daripada circle, kita pun jadi macam kejap Kak. Tak dengar. Okey ke? Dia dengar je, cuma gambar je tak bergerak. Gambar tak bergerak? Kenapa? Okey. Yang lain okey tak? Tak lag dah. Okey dah kan? Baca komen sekejap. Okey dah, okey. Macam Ida pasti ada tengok status Kak Ina. Gift kan? Ada buat gift box Kak Ina buat gift box Yang terbaru ni buat gift box. Lepas tu yang siapa nak join ejen, kita akan bagi hamper. Hamper tu sebenarnya bukannya RM50 pun. Bukannya RM50. Tak sampai RM50. Pergi je kedai Eco ataupun kedai Setia. Cakap nak package RM15, package RM20, dia akan buat. Jadi macam kita macam betul juga Jadi kita macam tarik orang join ejen, dia nampak handphone macam meriah kan, macam besar kan, macam mahal lah. Handphone ni dalam RM50, 100, padahal RM25 je pun, RM25, RM30. Jadi kita dah cover daripada modal kita tadi. Untuk siapa yang join ejen akan dapat handphone besar. Jadi macam dia orang tertarik lah. So ada family dia kongsi adik-beradik dia. Engkau 50, aku 50, macam Piramli main main apa tu? Macam Piramli, dia bilang kan, engkau 50, aku 50, engkau 50. So cukupkan RM200,
dia orang grab harga ejen. Lepas tu hamper tu dia orang bagilah. Gitu. Macam baru-baru ni dekat apa taman saya tu, saya ada pergi buang sampah. Lamalah tak tengok jiran tu. Dia pun macam kira duit Kak Amy. Aduh hai. Dia macam sakit lutut. So kebetulan masa tu ada dalam baku motor 3 botol. Dia 2 orang. So bagi sebotol seorang, yang seorang tu grab tak silap 3 botol ke 4 botol, lupa dah. 3 RM48. Sebab masa tu cakap dengan dia kalau ambil 4 botol RM60. Dia cakap, alah akak tak cucuk duit, ada RM50 je. Tak apa kak, lain kali kalau nak boleh PM. Itulah sedap lah minyak ni. Akak sakit lutut dah macam-macam minyak dah cuba, dia cakap. Lepas tu akak siapa minyak kau bagi tu, dia cakap okey lah, best lah. Padahal kita ni orang kata orang sekeliling kita tak semestinya semua yang support kita. Tak semestinya orang sekeliling kita suka kita. So kita kena bergerak secara solo, kita kena keluarkan emas dekat mulut kita, kena ringankan bercakap apa yang kita buat, apa yang kita jual. Kalau macam kita sayang nak keluar emas dalam mulut kita ni, jadi orang tak tahulah, jangoknya cikgu ke, cikgu lah. Padahal jual minyak je pun, deh. So kita kena selalu menonjolkan diri kita, macam kita selalu tonjolkan di medan sosial. Macam saya suka buat live lah. Saya suka buat live. Lepas tu masa tu pun yang package 10 botol madam bagi tu pun saya berjaya sahut cabaran madam. Sehari saya terjual 10 botol terus. Lepas tu dapat 10 botol free minyak dari madam. Lepas tu saya suka cabaran lah. Saya suka cabaran bila tim cabar saya. Kalau macam EPIU dia selalu cabar. EPIU, suami sendiri, ML1. ML1 dia cabar saya sebab dia tahu saya tak pandai IT. So dia cabar saya, pergi belajar komputer. Kita bawa lah laptop ni bawa laptop pula mati. Tak tahu laptop tu tak ada bateri. Sebab kita tak tahu kan, tak pandai kan. So sentiasa cabaran. Memang EP dia selalu bakar. Dia suka bagi kalau macam Diana kau pergilah panjat sungai tu. Taklah kot. Kalau dia sahut cabaran, Diana, sikit lagi nak cukupkan 20,000. Madam nak bagi free gift RM500. So kita cukupkan. So alhamdulillah duit yang RM500 tu saya dah salur kepada masjid-masjid lah, sebab saya ada niat hari tu kalau dapat duit daripada madam, saya akan salur duit tu ke masjid-masjid. Dan jangan kedekut untuk bersedekah. Kadang-kadang kita ni saya seduh lah bulan ni. So saya nak sedekah lah, mana tahu dapat emas ke tu. Jangan niat lagu tu. Kalau kita niat lagu tu tak dapat lah. Tapi kita kena ikhlaskan hati, selalu rajin bersedekah. Tak semestinya kita sedekah RM1. Kita sedekah kopi satu pun alhamdulillah. Okay. Tu Cik Ida. Ada lagi tak? Okay. Apa beza kehidupan sebelum dan selepas join Najihah? Tadi pun ada dah share sikit kan, dapat baik rumah, dapat boleh motor. Apa lagi perbezaan sebelum dan selepas bersama Najihah? Kalau dulu nak beli biskut kuning lah. Kalau orang Kelantan kan dia suka kumpul. Macam saya suka kumpul. Saya tak suka pakai banyak-banyak. So saya suka kumpul yang terpakai lah. Kalau macam ada duit lebih bulan ni, kalau jadi duit habis. So saya pergi kat kedai, saya tilip apa yang saya rasa berkenan, saya akan beli, saya buat aset lah. Saya akan buat aset. Bila saya terdesak, saya akan guna aset tu untuk keperluan diri saya lah. Orang kata bukan kehendak. Bukan kehendak, itu keperluan. Biskut kuning Kak suka. Itulah. Kan untuk jangan kita fikir kehendak, mentang-mentang duit saya banyak,
Lawa lah design baru, nak belilah design baru, jangan. Sebab kalau kita guna duit kita tu, kita nak restock tak ada dah tak ada duit. Terpaksa kita kena pajakkan balik barang kemas kita. So benda tu bukan keperluan lah, kehendak. Jadi kalau ada duit lebih, saya suka kumpul, saya beli untuk keperluan, bukan kehendak. Saya tak kalau kehendak ni kita macam design baru tak apalah belilah. Lepas tu nak restock balik kita dah tak ada duit dah. Kita jangan rompak modal yang hasil daripada restock tadi. Lepas tu duit daripada team restock kita agih. Okey, contoh saya restock harga leader, saya masukkan team restock modal untuk harga leader. Lepas tu yang keuntungan tu contoh untung RM1. Saya akan masukkan dalam tabung A 50 sen, dalam tabung B 50 sen. So dalam tabung B ni kita beli untuk anak-anak jajan, untuk isi minyak kereta, untuk keperluan barang dapur. Kalau yang satu lagi ni untuk tambah stok ataupun untuk kegunaan lah, untuk kegunaan penting lah. Sentiasa jaga modal lah Cik Ida. Untuk simpan macam ada buat tabung B, so separuh bagi untuk macam dia manage tau. Sebab pentingnya urus duit ni sebenarnya. Modal manage kewangan ni sangat-sangatlah penting. Kalau dulu tak apa. Dulu kita konsisten sebab madam buka sistem kan kejap kan. Jadi kita tak rompak modal. Kalau kita tak asingkan duit, kita rasa macam dalam beg aku ni banyak duit. Tak apalah pergi belanja lah. Pergi belanja beli kasut mahal-mahal lah nak restock. Tak ada duit. Tak boleh macam tu. Tak apalah pinjam dululah. Hari ni 50, besok ganti. Tak akan ganti. Memang tak akan ganti. So kena beli tabung yang betul-betul tak boleh nak ambil duit. Cukup bulan potong je tabung tu. Senang. Ida ingatkan tak? Kita tabung macam kat kedai RM2 kan dia ada tabung yang tak boleh nak buka, ada yang boleh buka. Kalau yang boleh buka tu kita tak konsisten, percayalah. Memang saya tak konsisten kalau yang boleh buka. Kejap saya tak ada duit lah, pergilah korek kejap. Memang tak konsisten. Jangan beli yang macam tu, beli yang tak boleh nak buka terus. Cukup bulan baru buka. Betul. Jangan rompak modal, betul tu. Baru tu ada. Lepas tu Ida nak tanya. Sorry lah, banyak latar belakang lah. Tak apa. Kanak-kanak Rian dah masuk dah. Sebab dekat pusat pemindahan kan. So Ida nak tanya, apa cabaran yang paling sukar sepanjang jadi usahawan ni? Cabaran yang paling sukar. Apa dia? Tak dengar. Cabaran yang pernah tak dengar sikit. Dengar tak? Cabaran. Dengar. Cabaran yang cabaran apa? Cabaran sepanjang jadi usahawan ni, Bernaka Najihah. Cabaran dengan tim lah banyak, dengan tim, dengan customer. 2 hari lepas cabaran customer telefon sebab saya post dalam semua group dan saya guna semua FB anak, FB suami, FB saya, semualah anak punya FB saya guna, suami, jadi orang PM kan, orang PM cabaran berdepan dengan customer bila kita cakap kita on the way. Dia cakap okay. Lepas tu kita pergi dah sampai, kita telefon, dia tak angkat, telefon tak angkat. Itu adalah satu cabaran. Tapi kita tak pernah orang kata nak mengaitkan customer, nak posting. Kalau dulu saya memang berlaku begitu, tapi sekarang dah tak. Sebab dalam Najihah saya diajar tak boleh nak posting benda-benda gitu.
Alhamdulillah madam banyaklah tunjuk ajar. Terima kasih buat madam keluarkan produk Najihah dan banyaklah ajar daripada segi pemakaian saya, daripada segi percakapan saya, daripada posting saya. Apa orang kata banyaklah yang saya belajar apa orang kata dengan tim pun bila kita tanya tim sedu, bila kita restock barang ni dah habis, terpaksa kita keluarkan modal lagi orang kata untuk restock. So memang cabaran tu kita kena hadapi dengan redha, kita jangan cepat cepat marah. Kita tak boleh cepat marah. Apa orang kata sebab kita nak Alhamdulillah, terima kasih madam masuk. Abang nampak madam. Alhamdulillah orang kata kita tak cepat melatah lah. Walaupun kita diuji dengan customer, dengan tim. Kadang-kadang tim, akak saya nak tukar barang, boleh. Lepas tu dia tukar-tukar, dia cakap nak restock. Lepas tu dia sedu terus. Pun ada juga, tapi kita jangan cepat berputus asa lah. Kita cuba cari orang kata pembaharuan. Selalu cari pembaharuan lah. Jangan mengharapkan 100% orang lama. Kita sentiasa bergerak untuk cari pembaharuan. Ada baru makan. Ni sini dia dah bagi makan 2 kali. Tadi pagi dia bagi nasi lemak, tengah hari ni dia bagi nasi sardin, lauk sardin. Aina naik ke kat sana Kak Ina? Tu je Cik Eda. Lagi satu tanya sebelum akhirilah kita punya chat live pada petang ni, apa nasihat kepada mereka yang masih tercari-cari lagi untuk jana pendapatan ni? Dengan Ina, rasa lain dah lag Ina dengar tak Kak Lida Ina? Tak jelas dah keluar. Tunggu jap, rasa lain ni. Tapi itulah kita tengok komitednya perjalanan Kak Lida Ina dari ejen. Sehari kita tahu, Ida rasa terkejut. Sehari jadi ejen, terus naik jadi master ejen dalam 3 bulan dan terus jadi stokis. Lepas pada stokis terus ke master, jadi stokis terus kepada leader. Dia dah keluar kejap lagi, mungkin dia masuk balik, leader Ina akan masuk balik kejap lagi. So itulah macam sedikit cerita macam mana dia nak konsisten. Ida pun terkejut, dia kata garaj, dia punya home center tu garaj dekat luar. Ida fikir kalau hujan tak ada orang ambil ke, macam hujan ke malam ke tak ada orang ambil ke, tapi macam Kak Has kata, Kak Ajah, stokis Kak Ajah pun kata sangat-sangat tersusun and kemas. Mungkin dia dah ada sediakan tempat-tempat home center. Itulah kalau kita nak, mesti boleh. Tak kira luar rumah ke, dalam rumah ke, mesti cari satu sudut juga sebab kita nak buat bisnes. So Kak Ina ni, Ida pun dah jumpa juga, ada pagar cantik. Mungkin ada gate dia macam panggil apa grade lah grade P2 so macam kita macam kali Ida pun pernah jumpa Kak Ina ni, dia sangat-sangatlah peramah, and bila Ida tengok dia buat secara offline pun, Ida pun belajar daripada dia. Dia tarik tahu orang kata, dia tarik and dia belajar sapu, and daripada customer terus nak jadi ejen. Tu adalah kelebihan Kak Ina. Dia pandai tahu tak, macam kata berat mulut tu saya lah sebenarnya, kita kena keluarkan and pujuk. So grade tinggi dan cantik. Alhamdulillah, tahniah Kak Ina. Dia rasa Kak Ina tak masuk dah ni sebab mungkin lain. Mungkin sebab dia pun dekat pusat pemindahan. Dia pun tak bisa tarik-tarik panjang sangat dekat tu, so mungkin akan mengganggu jugalah kemoh-kemoh dekat situ kan. So Ida nak ulas sikit lagi. Macam Kak Ina, daripada dia tak ada mengharapkan dia mengharapkan gaji suami sebelum ni, sampaikan bila tanya tarikh tu sehinggalah dia buat Najihah,
dia boleh dapatkan hadiah pada suami, boleh beli motor. Waisuku tu bukan murah dah, waisuku tu mahal. Boleh beli waisuku, boleh juga apa ni, tambah dapur, besarkan dapur. Tu adalah rezeki sebenarnya. Dia macam dengan Najiha ni dapat support dia punya kehidupan. So itulah pentingnya kalau kita konsisten. Kalau tengok pun kita macam terkejut kan dengan keadaan Kak Ina struggle, tapi dia masih, walau awal-awal tu dia degil, dia kata tak asik, dia kata ada banyak lagi stok, tapi dengan team, dengan ML Wan Anom, dengan EPIU sekali tarik dia untuk jadi sampai ke tahap ni. So lagi sebab dia rasa ni lama and dia pun ada juga anak-anak tim bawah dia dalam 15 orang agent and stokis. Itu biasalah ada cabaran. Cabaran mungkin stokis lagi, agent keluar masuk, itu benda biasa. So Ida nak ucapkan terima kasih. Ida tak minta nak minta pendapat sedikit nasihat kepada semua. Tapi itulah tak dapat dah ni, dah rasa dia tak masuk dah ni. Mungkin internet lah kot. Kita orang pun lain sini naik turun sebab hujan. Hujan, mentah serik. So Ida rasa terima kasih semua. So dapat tak? Dapat sesuatu daripada sharing daripada leader Ina Nan. Tahniah leader Ina, Sri Rumah luar biasa. Betul. Terima kasih untuk Meda, Umi Ano, IPIU, Tarik. Terima kasih juga Kak Ina. Terima kasih. Tahniah. Saya tetap setuju dengan leader Ina. Tahniah semua dapat sesuatu, struggle betul. Tengah baca komen kat tepi. Dapat, lain dah tak boleh tembus, tak apa. Terima kasih Kak Lidina. Kita orang dekat sini doakan semoga dipermudahkan. Mungkin ni pun kita tengah ada fasa yang kedua untuk banjir, so kita doakan supaya semua dipermudahkan. Dan itulah, kita pun takut juga sebab Najiha Kop pun ada juga yang terkandas dekat Tumpak juga. Betul, sangat terinspirasi sharing leader Ina. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. So Ida rasa itu sahaja. Terima kasih madam. Terima kasih yang berjaya masuk live pada sesi petang ni. So jangan lupa next week pun kita ada chat live juga. Nak tahu siapa kena tunggu. Siapa pula. Tahniah leader Ina, walaupun seorang yang baik dan pemurah, walaupun jumpa sekejap tapi macam kenal lama. Jasamu ku kenal sampai bila-bila. Amin, semoga dipermudahkan untuk kena musibah banjir, amin. Itulah, Ida rasa kita semua ni jarang jumpa tapi siap sangat-sangatlah rapatlah Najiha Clan ni. Jumpa tapi bila jumpa satu circle boleh sampai tidur rumah. Sampai setara tu ni enjoy. Okeylah, Ida tak setarik banjir lagi. Ida rasa itu sahaja untuk petang ni. Terima kasih semua. Terima kasih yang masuk live pada petang ni. So boleh masuk share juga sesi hadiah pada pukul Ida pula pada pukul bye bye.